Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu hari ini. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita secara PDPR. Hari ini cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 1, Tata Bahasa, Penjodoh Bilangan dalam tajuk Padankan Saya. Diharap semua murid-murid sudah pun bersedia ya dengan buku teks dan buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu seperti biasa. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dan membina ayat dengan betul. Okey, seterusnya, baiklah murid-murid, cikgu harap semua murid-murid sudah pun sedia di hadapan dengan buku teks Bahasa Melayu ya. Okey, cuba buka muka surat 35. Okey, dah buka dah? Okey, Alhamdulillah. Okey, di sini kamu nampak ya, cikgu ada paparkan dalam video ni. Okey, seperti apa yang ada dalam buku kamu ni sama. Okey, tajuk kita pada hari ini, penjodoh bilangan. Okey, dalam tajuk kecil, padankan saya. Okey, penjodoh bilangan. Sebelum tu kita tengok dulu dalam kotak kecil ni. Okey, nampak tak? Bijak bahasa. Okey, bijak bahasa. Tapi kecil ni ya, kotak ni kecil sangat. Tak nampak tulisan. Jadi cikgu dah besarkan di tepi sini. Ya. Okey, kita baca. Bijak bahasa, penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Okey, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Okey ya. Penjodoh bilangan ni dia mesti digunakan sama-sama dengan ada kata bilangan. 1, 2, 3 ya. Bersama dengan kata nama konkret. Kata nama konkret ni ialah kata nama ataupun sesuatu benda yang dapat dipegang atau dapat dilihat ataupun dapat dirasa oleh panca indera kita. Ya, yang kita boleh nampak di situ. Itu konkret, kata nama konkret. Contoh, seekor kucing. Okey, se ni maksudnya satulah, satu ekor kucing. Bagi penjodoh bilangan kita gunakan se. Se tu maksudnya satu. Seekor kucing. Penjodoh bilangan untuk kucing adalah ekor. Ya. Okey, seterusnya contoh yang kedua, 2 biji guli. 2 biji guli. Kalau ada satu, sebiji. Kalau ada dua, 2 biji. Itu sebab dia kata tadi, penjodoh bilangan ni digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Ini yang dikatakan kata bilangan. Se tu untuk satu ekor kucing. 2 untuk 2 biji guli. Okay, seterusnya, 5 buah rumah. 5 buah rumah. Penjodoh bilangan di sini adalah buah. Ya, untuk 5 buah rumah. Ini adalah info tentang bijak bahasa. Okey, faham ya semua murid-murid? Okay, sekarang kita pergi ke tajuk kecil kita pada hari ini, padankan saya. Mari kita baca bersama-sama. Murid-murid kelas tahun 1 Gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Hari kantin adalah untuk sesiapa nak jual ya, kalau ada kemahiran kita boleh jual pada kawan kita ya, itu namakan hari kantin ya. Okey, kita tengok pada kotak berwarna kuning ni. Kotak berwarna kuning ni, okey ni ada ayat dia semua ni. Ayat ni dia ada selitkan dengan penjodoh bilangan. Okey ya. Tengok berdasarkan gambar dia ya. Berdasarkan gambar. Okey. Tengok gambar dia ni. Gambar dia ni katanya ada sekeping cardboard. Ni sekeping cardboard. Sekeping cardboard warna biru ni. Okey, seterusnya beberapa biji labuci. Dalam botol kecil ni ada bintang berwarna-warni. Ini namanya labuci. Kalau banyak, kita gunakan beberapa biji labuci. Okey, seterusnya beberapa helai benang bulu. Ni nampak ni? Yang warna coklat ni. Ni adalah benang bulu. Okey ya, beberapa helai benang bulu. Seterusnya, sebilah gunting.
Digunakan penjodoh bilangan sebilah gunting. Seterusnya apa lagi alatan yang ada di sini? Sebuah penebuk lubang. Ini adalah penebuk lubang untuk nak buat penanda buku ini, ya. Okey, mari kita baca ayat yang ada dalam kotak berwarna kuning. Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Ya. Dia buat bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Dia nak dekorkan lah, ya. Okey, seterusnya. Yang kedua, Prima mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Dia ikat menggunakan beberapa helai benang bulu. Ini tadi benang bulu. Kita gunakan penjodoh bilangan adalah helai. Tadi kita gunakan keping, ya, keping. Okey. Tengok tadi keping, sekeping. Kalau tak nampak di sini saya besarkan di sini sekeping. Nampak? Okey. Bagi helai tadi okey, ni untuk beberapa helai, ya. Beberapa helai. Kalau satu sehelai. Kalau banyak beberapa helai. Kita gunakan helai. Okey, seterusnya Bikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Tadi ni kan gunting kita gunakan penjodoh bilangan dia bilah. Kalau ada satu, kita gunakan sebilah. Okey, seterusnya. Mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Ni dalam botol ni ada labuci. Jadi dia hias, dia guna beberapa biji labuci. Kalau ada satu, ini gunakan satu, sebiji. Kalau banyak, beberapa biji. Kalau kat dalam penanda buku ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 biji labuci. Ya, kita gunakan biji. Okay, nampak semua, ya? Ni adalah ayat yang menggunakan penjodoh bilangan. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat penjodoh bilangan. Okey, apa maksud bagi biji? Okey, di sini biji digunakan untuk benda yang bulat, bersaiz kecil dan untuk buah-buahan. Okay, ataupun bulat ataupun yang ada bentuk lah, ya, bersaiz kecil, ya. Okey, contoh yang saya bagi di sini guli. Di sini ada banyak lebih daripada satu, kita gunakan tadi beberapa biji guli. Kalau kita nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 5 biji guli. Bola ni ada berapa biji? 2 biji. Jadi 2 biji bola. Ini apple ni kita gunakan sebiji apple. Okey, faham, ya? Okey, bagi penjodoh bilangan biji untuk guli, bola, apple, ya, untuk buah-buahan. Seterusnya, penjodoh bilangan bagi buah digunakan untuk benda yang bersaiz besar. Okey, contoh yang saya letakkan di sini, sekolah. Sebuah sekolah. Sebuah rumah pun boleh juga. Yang sini sebuah kereta. Kalau ada 2 biji, kalau ada 2 gambar kereta, 2 buah kereta. Maaf, ya, 2 buah kereta. Digunakan tadi untuk benda yang bersaiz besar. Faham, ya? Okey, seterusnya penjodoh bilangan bagi helai. Digunakan untuk benda yang lembut, nipis dan lebar. Contoh yang cikgu beri, baju. Baju kan kita gunakan sehelai baju. Okey, kertas, sehelai kertas. Okey, tengok budak ni. Kita nak buat ayat helai. Kat mana helai dia? Sehelai rambut. Budak ni baru tumbuh sehelai rambut di atas kepalanya. Tengok anak panah ni cuma ada satu helai je. Jadi kita gunakan sehelai rambut. Okey. Seterusnya, penjodoh bilangan bagi bilah. Bilah digunakan untuk benda tajam. Contoh yang cikgu beri di sini, pisau. Yes. Sebilah pisau.
Gergaji, sebilah gergaji. Gunting, sebilah gunting. Faham ya semua murid-murid? Alhamdulillah. Seterusnya, contoh-contoh lain penjodoh bilangan. Cikgu beri di sini, keping. Digunakan untuk benda yang rata, tipis dan lebar. Okey, contoh yang cikgu beri di sini, roti. Sini ada berapa? Ada berapa kuantiti dia? Ada 2. Jadi kita gunakan 2 keping roti. Ini adalah kad. Sekeping kad. Ini adalah papan. Kita gunakan penjodoh bilangan dia adalah sekeping papan. Seterusnya, penjodoh bilangan bagi batang digunakan untuk benda keras. Ya, digunakan untuk benda yang lurus, panjang dan keras. Digunakan untuk benda yang lurus, panjang dan keras. Contoh yang cikgu beri di sini, pembaris, sebatang pembaris. Seterusnya, sebatang penyapu. Okay, dan sebatang pensel. Faham ya? Bagus, alhamdulillah. Seterusnya, penjodoh bilangan bagi ekor digunakan untuk haiwan, serangga dan ikan. Okey. Di sini cikgu letakkan lembu. Jadi penjodoh bilangan bagi ekor, seekor lembu. Sebab dia ada satu saja, seekor lembu. Okey, untuk serangga, semut ni ada berapa ekor? Ada 2 ekor. Jadi kita gunakan 2 ekor semut. 2 ekor semut. Yang ketiga ni adalah ikan. Kita gunakan sebab dia ada satu. Seekor ikan. Okey, seterusnya bagi kuntum. Digunakan untuk bunga. Okay, nampak di sini gambar ini sekuntum bunga mawar ataupun sekuntum bunga ros. Seterusnya di sini ada 2 kuntum. 2 kuntum bunga matahari. 2 kuntum bunga matahari. Okey murid-murid, jelas ya untuk penjodoh bilangan yang cikgu bagi tadi ni? Okey, alhamdulillah. Okey, baiklah. Ya. Okey, diharap semua murid-murid sudah pun sedia di hadapan dengan buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu ya. Buka muka surat 40. Semua dah buka dah? Okey, bagus. Buka muka surat 40. Okay, jangan lupa tuliskan nanti hari ini, hari apa, tarikh, tuliskan di atas seperti biasalah ya sebagai bukti kamu buat kerja ya. Okey, di sini kita tengok aktiviti 5. Okey, A, tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Okey, kamu rasa-rasa dekat sekolah, apa objek yang ada, ya? Okey. Ataupun sekarang ni cuti kan, cuti PKP ataupun boleh jugalah kamu bayangkan dekat kawasan rumah kamu pun boleh jugalah asalkan kamu bina ayat dengan betul ya. Okey, di sini kita tengok gambar pertama. Biji. Biji. Okey, dia bagi penjodoh bilangan biji. Okey, kotak kedua buah. Kotak ketiga batang. Kotak keempat bilah. Kotak yang kelima, helai. Ingat lagi tak? Tadi cikgu dah terangkan semua ni ya. Untuk apa digunakan, untuk apa ya. Okey, sekarang kita tengok gambar yang diberi di sini adalah bola. Dia bukan letak sebiji bola, tapi banyak bola di situ. Ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 biji bola. Jadi kamu kena bina ayat. Okey, B. Bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Kita kena letakkan nama objek ni lah. Bola. Nama objek tadi ya. Ada 10 biji bola. Jadi kita kena bina ayat. Okay, ayat yang pertama ni sudah dibina. Yang pertama ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Titik.
Dia dah buatkan ayat. Ada berapa? 10. Sebab ada 10 biji bola. Jadi penjodoh bilangan di sini adalah biji. Sekarang pergi ke kotak yang kedua. Kita nak buat apa? Untuk buah. Tadi kita dah belajar buah ni digunakan untuk benda yang besar. Okay, sekarang cuba kita lihat. Okay, saya letakkan di sini gambar apa ya? Gambar apa tu? Ya, kereta. Kereta. Nanti kamu lukiskanlah kereta. Ataupun tak tahu lukis kereta, kamu tampallah mana-mana. Ada gambar di mana-mana buku ke, majalah ke, kamu boleh gunting. Kamu boleh lekatkan di sinilah. Ya. Okey, lepas tu kamu tuliskan perkataan kereta. K-I-K-R-I-R-E-T-A. Kereta. Letakkan di sini. Lepas tu kamu kena bina ayat. Untuk nombor 2. Okey, contoh cikgu dah berikan ayat di sini. Okay, kita lihat. Okey. Ayah membeli sebuah kereta berwarna merah. Titik. Sebab kereta ni warna merah. Jadi penjodoh bilangan bagi kereta tadi adalah buah. Sebuah. Sebab ada satu. Sebuah. Faham ya? Okey, sekarang kita pergi ke kotak yang ketiga. Penjodoh bilangan adalah batang. Apa kita nak buat di sini? Kamu kena lukiskan gambar nanti ya. Okey, cikgu letakkan gambar pen. Ada berapa batang pen di situ? Ya, ada 2 batang pen. Nanti kamu tuliskan ya perkataan pen. P-E-N, pen. Okey. Lepas tu, kena buat ayat dekat nombor 3 ni. Okey, apakah ayat yang sudah diberi? Nanti kamu tuliskan ya. Siti membeli 2 batang pen. Titik. Okey, nampak tak ni? Okey. Nanti kamu tulis elok-elok, cantik ya. Okey, mana huruf besar tu? Tulis betul-betul. Untuk kotak yang seterusnya, 3 dan 4, kamu kena buat sendiri. Ya, kamu kena buat sendiri. Okey. Buat betul-betul ya. Menggunakan penjodoh bilangan yang diberi. Okey, lukiskan gambar dan bina ayat. Okey, faham ya? Okey. Setakat ni dahululah ya. Pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap ya semua murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi ya. Okey.